ceroboh dengan kapal maritim je, sekarang dah semakin berani ceroboh dengan kapal tempur pula. Siapa tak mula cuak? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video. Salah satunya, Indonesia berhasil mengusir kapal dari Cina yang menceroboh wilayah Laut Indonesia, yaitu Natuna. Dan ada juga nanti video di mana Malaysia mengeluhkan penceroboh-penceroboh kapal Cina yang memasuki wilayah eksklusif ekonomi Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla RI mengusir paksa kapal China Coast Guard yang menerobos masuk wilayah Laut Indonesia. Kapal Cina sempat mengklaim bahwa Laut Natuna yang mereka masuki adalah wilayah teritorial Cina. Ketegangan di wilayah perbatasan laut terjadi. Kapal penjaga pantai Cina kedapatan masuk wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna. Kapal PT Pertamina East Natuna yang tengah melakukan survei di wilayah ini merasa terganggu dan langsung melapor ke otoritas Laut Indonesia. Coast Guard-nya Cina diusir ini. Saat ditegur kapal Bakamla, kapal Cina sempat mengklaim posisi mereka berada di wilayah laut negara Cina. Cina ini memang serakah banget ya. In the jurisdictional waters of China. Please keep a safe distance from us. Please keep a safe distance from us. Over. From all. China Coast Guard 5402. This is Indonesian Coast Guard. Kilo November Tanjung Datu 301. Ini berita baru ya. I will announce you. This is continent safe of Indonesia under authority of Indonesian government. What's your intention in this water? KM Tanjung Datu 301 bersama dengan KRI Sutedi Sinaputra 378 bersama-sama melaksanakan shadowing untuk menggiring kapal CCG 5402 untuk keluar dari yurisdiksi perairan Indonesia di Natuna Utara. Bakamla RI akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di wilayah perairan Natuna Utara Cina untuk memastikan kegiatan survei gangguan serta menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memastikan akan terus memantau wilayah Laut Indonesia agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Korang tahu tak, daripada 2020 sampai sekarang, kapal perang China telah mencerobohi kawasan Malaysia di Laut Cina Selatan sebanyak 88 kali. Semua benda ni jadi sebab kerajaan China kata Laut Cina Selatan tu milik mereka. Maksudnya, apa-apa yang ada di Laut Cina Selatan tu sepatutnya milik kerajaan China. Soalan dia sekarang, apakah kerajaan perpaduan hari ini akan buat sebagai tindakan untuk menghalang pencerobohan yang akan jadi sekali lagi? Kita kena pastikan kerajaan untuk buat tindakan secepat mungkin. Kayaknya Malaysia belum pernah mengusir ini ya, kapal Cina yang menceroboh. Habis semuanya hilang. Apa dah jadi dengan Malaysia ni? Sebelum ini kita dikejutkan dengan berita tentang dua buah kapal tentera laut Cina, Qi Jingjuang dan Jing Kengshan, yang berlabuh di Pulau Pinang pada 5 Oktober lepas, yang kononnya atas lawatan muhibah selama 3 hari. Dikatakan tujuan lawatan ini adalah untuk memperkukuhkan hubungan diplomatik di antara Malaysia dan China bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan kedua-dua buah negara ini. Namun begitu, sambutan yang meriah terhadap kedatangan mereka menimbulkan kegusaran khususnya mengenai soal kedaulatan negara, terutamanya dengan adanya isu pencerobohan aset China di perairan Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, seorang menteri dengan tenangnya mengatakan bahawa tidak timbul soal ancaman kedaulatan.
Tidakkah beliau merasakan apa-apa terhadap kebimbangan rakyat Menterinya ini? berarti nganggep Ketika kita enteng. semua sedang risau tentang kehadiran kebanjiran warga Cina yang ramai masuk ke Malaysia ini tanpa kepastian bila mereka akan keluar, kini kapal perang pula yang datang. Tambahan pula isu terbaru melibatkan pelajar Malaysia yang mengibarkan bendera Cina. Kita masih tertanya-tanya mengapa mereka sebagai rakyat Malaysia perlu mengibarkan bendera negara lain sedangkan mereka itu adalah rakyat Malaysia. Dengan pelbagai isu yang timbul, banyak persoalan yang perlu dijawab oleh pihak berwajib. Ini adalah kerana perkara ini melibatkan kedaulatan negara dan mungkin membawa kepada ketegangan kaum di Malaysia. Sikap berdiam diri pihak menteri dan kerajaan terhadap isu ini bakal menimbulkan lebih banyak lagi tanda tanya. Kami, rakyat Malaysia, menuntut penjelasan yang munasabah. Sekiranya benar isu ini melibatkan kedaulatan negara, maka Perdana Menteri perlu bertanggungjawab. Jika beliau tidak mampu menangani dan menyelesaikan isu sebesar ini, langkah yang wajar adalah beliau perlu meletak jawatan. Dulu ceroboh dengan kapal maritim je, sekarang dah semakin berani ceroboh dengan kapal tempur pula. Siapa tak mula cuak bila kapal tempur negara China tiba-tiba masuk sesuka hati ceroboh perairan negara Malaysia. Namun, pencerobohan ini bukan pertama kali. Hakikatnya dah berkali-kali sejak tahun 2015 lagi, di mana pencerobohan kali pertama berlaku apabila kapal agensi maritim China pernah berlabuh di Beting Patinggi Ali Sarawak pada Jun 2015. Kemudiannya, siri pencerobohan kapal maritim China berterusan sehinggalah hari ini. Cuma pada tahun ini, pencerobohan ini amat mengejutkan rakyat Malaysia. Kali ini bukan lagi kapal biasa, sebaliknya ia adalah kapal frigate kelas Jia Wei milik China yang mempunyai sistem peluru berpandu anti kapal pertahanan udara dan torpedo. Jadi adakah ia satu petanda buruk sebagai isyarat ancaman kepada keselamatan negara Malaysia atau sekadar ingin menayangkan kuasa selepas nota diplomatik China yang menuntut Malaysia menghentikan semua aktiviti cari gali minyak di Laut China Selatan telah terdedah melalui portal media Filipina Daily Inquirer pada 29 Ogos lepas. Hakikatnya bukan sempadan perairan Malaysia sahaja yang mengalami pencerobohan daripada pihak China ini, malah terdapat 5 negara lain yang turut mengalami nasib malang, iaitu Jepun, Vietnam, Filipina, Brunei dan juga Indonesia. Apakah sebenarnya yang mereka kejar dan kenapa China begitu gigih mempertahankan tuntutannya di kawasan ini walaupun berhadapan dengan tentangan dari 6 negara termasuklah Malaysia? Serta adakah benar ia semata-mata kerana tuntutan sejarah China mengikut peta maritim 9-line China atau ada udang di sebalik batu? Sebelum nak memahami isu ini lebih lanjut, jika dilihat kepada kisah sejarah China, perkara ini memang dah dibincangkan terlalu lama, sejak 88 tahun dulu lagi. Semuanya gara-gara peta yang dihasilkan seorang ahli geografi China bernama Bai Meiqiu pada 1936. Bai Meiqiu menerbitkan peta yang memaparkan garisan berbentuk U yang mewakili kebanyakan pulau dan ciri di Laut China Selatan sebagai wilayah berdaulat China, merangkumi laluan memanjang ke selatan sejauh James Shoal 80 km dari pantai Borneo, Malaysia. Bagaimanapun, ramai sejarawan percaya peta Bai Meiqiu ini penuh dengan kesilapan dan dipercayai disalin daripada peta lama milik British. Sudahlah salah salin, lepas tu beri tafsiran maklumat yang kurang tepat. Gabungan dua faktor ini menjadikan garisan U yang dihasilkan Bai Meiqiu itu melepasi 3 pulau yang tidak wujud, iaitu James Shoal, Vanguard Bank di perairan Vietnam dan Seahorse Shoal di Filipina. Selain itu, garis tersebut tidak menyentuh Taiwan kerana pada tahun 1936 Taiwan berada di bawah penjajahan Jepun. Kesilapan Meiqiu gagal disedari ramai ketika itu, sehinggalah pada tahun 1947 selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka tiada lagi perluasan Imperial Jepun di Laut China Selatan. Ini telah mencetuskan persaingan antara China, Filipina dan kerajaan kolonial Perancis di Vietnam yang berebut-rebut nak memiliki Laut China Selatan. Jadi China pun apa lagi, cepat-cepat merangka peta Laut China Selatan yang memaparkan 11-line secara rasminya berdasarkan garisan bentuk U yang dilukis oleh ahli geografi nasionalis Bai Meiqiu 10 tahun lalu. Sejak inilah China kononnya menegaskan Laut China Selatan adalah miliknya. Namun tak lama selepas itu, pada tahun 1953, tanpa sebarang penjelasan yang logik, peta yang diterbitkan oleh China mula berubah menjadi 9-line dan bukannya 11-line sebelum ini, di mana garis terakhir tidak melepasi Teluk Tonkin Beibu. Begitupun ia masih meliputi Kepulauan Spratly dan Taiwan. Akibatnya, hubungan di rantau Laut China Selatan sudah tidak aman, malah semakin hari semakin tegang.
Malah kebanyakan negara yang terlibat mengambil pendirian diplomatik yang berhati-hati. Sedangkan tuntutan sejarah China ini juga bertentangan dengan UN Clause, United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana UN Clause adalah perjanjian antarabangsa yang menetapkan undang-undang bagi semua negara mengenai hak-hak dan tanggungjawab mereka di laut. Seperti Malaysia secara sah memiliki hak ke atas Zon Ekonomi Eksklusif ataupun ZEE yang meliputi kawasan 200 batu nautika dari pantai Malaysia, di mana Malaysia berhak untuk meneroka dan memanfaatkan sumber semula jadi seperti minyak dan gas. Kiranya tuntutan 9-dash line China ini dah termasuk kawasan yang berada dalam ZEE negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina. Sebab itulah pada tahun 2016, Mahkamah Tetap Timbang Tara di Hague telah menolak tuntutan China ini. Tapi apa nak buat? China terus degil melakukan pencerobohan dengan alasan sejarah yang jelas-jelas dah ditolak bulat-bulat oleh UN Clause. Persoalannya di sini, betul ke faktor sejarah yang tak jelas itu menjadi sebab utama tuntutan China? Atau ada faktor lain yang tersirat yang ditakuti China sampai terdesak sangat nak takluk cepat Laut China Selatan ini? Laut China Selatan bukan sekadar laluan perdagangan strategik, tapi juga khazanah alam yang luar biasa. Kawasan ini mengandungi 11 bilion tong minyak mentah dan 190 trilion kaki padu gas asli. Selain itu, 1/3 biodiversity marin dunia ada di sini dan perairan ini menyumbang kepada 10% sumber perikanan global. Kaya dengan minyak, gas dan hasil laut. Ini menjadikan Laut China Selatan sasaran utama negara-negara seperti China, Malaysia, Vietnam, Filipina. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video. Salah satunya ada keberhasilan Indonesia mengusir kapal Cina yang menceroboh wilayah Laut Natuna. Hal ini dikarenakan klaim sepihak dari Cina atas garis 9 putus-putus yang diklaimnya sebagai wilayah Cina. Padahal apa yang ditetapkan oleh PBB bukanlah peta yang dibuat oleh Cina sendiri. Sementara Cina melakukan pencerobohan ini bukan hanya di wilayah Indonesia saja, nampaknya di wilayah Malaysia itu sangat sering sekali. Akan tetapi bedanya Indonesia dan Malaysia, Indonesia berani untuk bisa mengusir kapal-kapal Cina yang masuk ataupun menceroboh tanpa izin ke laut wilayah Indonesia, khususnya di Natuna. Sementara Malaysia kayaknya masih kesulitan ya untuk bisa mengusir kapal-kapal Cina, dan nampaknya juga ketar-ketir, apalagi sekarang ini bagaimana Cina sangat bernafsu sekali untuk bisa menguasai wilayah Laut Cina Selatan. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.